Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem aksi, misteri, thriller dari 2008, bertajuk Eagle Eye. Angkatan bersenjata Amerika Syarikat mempunyai petunjuk ke atas seorang yang disyaki penjenayah di Pakistan. Mereka tidak pasti sama ada dia adalah sasaran yang betul dan sistem komputer mereka menunjukkan padanan 51% dan mengesyorkan pengguguran misi. Sasaran adalah di pengebumian, jadi akan ada banyak kerosakan cagaran, tetapi dia sahaja keluar dari persembunyian setiap beberapa tahun. Setiausaha Pertahanan Callister memanggil Presiden dan mengesyorkan pengguguran misi itu, tetapi dia diberi lampu hijau dan mereka meneruskannya. Jerry sedang bermain kad dengan rakan sekerjanya di ruang belakang. Satu-satunya lelaki lain yang tinggal dalam permainan jelas mahu melipat, tetapi Jerry mengumpan dia untuk kekal dalam. Dia memberi dia ucapan keseluruhan tentang bagaimana dia memerlukan wang untuk menarik perhatian teman wanitanya dan mengambilnya dia keluar. Tetapi dia akhirnya mempunyai tangan yang lebih baik dan memenangi semua wang. Pengurus masuk dan memberitahunya bahawa dia perlu keluar, dan ia mendedahkannya dia bekerja di kedai fotostat. Jerry kembali ke apartmennya, di mana tuan rumahnya meminta sewa. Dia bangkrut, dan hanya boleh memberinya kira-kira $10. Dia mendapat panggilan daripada ibunya, dan itu jelas berita yang tragis, kerana semua yang dia boleh lakukan apabila dia mendengar ia meluncur turun ke lantai. Jerry tiba di pengebumian, dan semua orang kelihatan sedikit terkejut melihatnya. Pengebumian adalah untuk saudara kembarnya Ethan, jadi Jerry berjalan masuk agak seperti melihat hantu untuk mereka. Jerry memasukkan kapal terbang kertas ke dalam pakaian seragam abangnya sambil memberi penghormatan terakhirnya. Jerry dan ayahnya bertengkar di bilik arwah abangnya. Ia mendedahkan bahawa Jerry telah keluar dari Stanford, dan ayahnya mahu dia kembali. Sejak tercicir, Jerry baru saja hanyut dari negeri ke negeri. Rachel menghantar anaknya Sam di stesen kereta api. Dia akan pergi bermain dengan kumpulannya untuk alamat State of the Union yang akan datang. Bekas suaminya muncul sebentar, tetapi jelas bahawa dia yang melakukan semua kerja untuk membesarkan Sam. Selepas mereka pergi, seorang lelaki misteri mengambil sarung trompet Sam sambil bercakap dengan seseorang pada alat dengar. Jerry pergi ke ATM. Tiba-tiba, terdapat $750,000 dalam akaunnya dan ATM mula memuntahkan wang. Dia mencedok sebahagian besarnya dan berlepas. Dia membayar tuan rumahnya, yang memberitahunya bahawa terdapat beberapa pakej untuknya di apartmennya. Apabila dia masuk ke dalam, dia mendapati apartmennya dipenuhi dengan senjata, bahan kimia, pasport dan dokumen palsu. Dia mendapat panggilan daripada nombor yang tidak dikenali dan suara seorang wanita menyuruhnya keluar dari situ kerana FBI akan tiba dalam 30 saat. Dia tidak mematuhi, jadi dia ditangkap tidak lama kemudian. Dia menafikan mana-mana barang itu miliknya, tetapi ketua penyiasat ejen Tom tidak percaya dia dan menganggap dia seorang penjenayah, jadi dia dinafikan panggilan telefon. Walaupun begitu, mereka menerima faks yang membenarkan panggilan telefon untuk Jerry. Sementara itu, Rachel mendapat panggilan yang dia fikirkan daripada anaknya, tetapi ternyata sama wanita misteri yang memanggil Jerry. Dia memberitahu Rachel bahawa mereka akan menggagalkan kereta api yang dinaiki anaknya melainkan dia melakukan apa yang mereka lakukan katakan. Jerry mengangkat telefon dan suara itu berbunyi lagi, kali ini menyuruh Jerry turun rata di atas lantai. Dia masih enggan memberi kerjasama, tetapi perasan kren datang dalam pantulan dan turun beberapa saat sebelum ia pecah melalui tingkap. Dia melihat papan tanda di bangunan sebelah menyuruhnya melompat. Melihat tiada pilihan lain, dia melompat dan jatuh ke landasan kereta api, hampir digilis. Dia kemudian melihat papan tanda yang menyuruhnya menaikinya dan dia melakukannya. Dia berada di dalam kereta api dan mendengar telefon berdering, ia dari orang yang tidur berdekatan dengannya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Dia melihat bahawa panggilan itu adalah untuknya, menjawab dan menerima arahan lanjut, tetapi digantung naik dan menaiki kereta api yang berbeza. Dia kemudian menerima mesej yang mengatakan dia tidak taat. Dia cuba untuk tidak mengendahkannya, tetapi kereta api berhenti dan mula mengundur. Jerry tidak bekerja sama, jadi semua orang di dalam kereta api menerima mesej bahawa dia adalah orang yang dikehendaki penjenayah dan pintu terbuka. Jerry tidak mempunyai pilihan selain untuk melompat dari kereta api dan mengikuti perintah baru, iaitu mendapatkan masuk ke dalam SUV hitam yang sedang menunggunya.
SUV itu ternyata dipandu oleh Rachel. Mereka bergaduh sehingga mereka menyedari bahawa mereka sebenarnya berada dalam bot yang sama. Sementara itu FBI telah mengejar Jerry dan suara itu mengarahkan mereka untuk memandu, memberi arahan terperinci mengenai selekoh dan kelajuan, serta membelok semua lampu isyarat hijau supaya mereka berjaya mendahului polis. Mereka berakhir di halaman yang rosak dan kereta-kereta yang masih berada di ekornya dicabut oleh kereta kren besar yang dikawal dari jauh. SUV itu dinaikkan juga dan mereka dibuang ke dalam tong sampah dan kereta itu tenggelam, menipu polis untuk berfikir bahawa Jerry dan Rachel telah lemas. Sementara itu, di pangkalan tentera rahsia, sejenis bahan letupan baharu diuji. Ia menyerupai kristal kecil, dan hanya boleh diletupkan dengan frekuensi bunyi tertentu. Suara itu mencuri salah satu kristal, menghantarnya kepada tukang emas yang mengubahnya menjadi rantai. Kemudian, detonator dihantar kepada lelaki yang mencuri sangkakala Sam. Dia menyembunyikan peranti di dalamnya. Semasa Rachel dan Jerry bergetar di dalam feri, suara itu mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat tertentu lokasi. Mereka menyusuri jalan tanah di tengah-tengah jalan sehingga sebuah ban menghampiri dan lelaki itu yang mencuri sangkakala keluar. Dia mengatakan bahawa suara itu menyuruhnya memandu mereka, tetapi dia tidak akan mengikuti perintahnya lagi. Dia cuba berlari, tetapi talian elektrik terputus dan dia tersejat. Jerry mendapat panggilan lagi dan suara itu memberitahunya bahawa meninggalkan rumah bukanlah pilihan dan perintah mereka memandu ke Indianapolis. Semasa mereka memandu di dalam van dan bercakap, Rachel membuat kesimpulan bahawa abang Jerry entah bagaimana terlibat dengan ini dan Jerry menjadi marah. Dia memberhentikan kereta dan mula berjalan pergi tetapi akhirnya tinggal supaya dia boleh membantu Rachel menyelamatkan anak lelaki dia. Suara itu memberitahu mereka untuk mencuri kes dari beberapa keselamatan bersenjata yang akan muncul. Ia menyalakan beg udara di dalam kereta perisai, dan membuka bahagian belakang supaya mereka boleh mendapatkan beberapa senjata api. Mereka mencuri kes itu dan lari. Suara itu menyalakan penggera kebakaran di sepanjang jalan, mewujudkan lencongan untuk mereka dapatkan jauh. Sebuah bas berhenti, dan seorang wanita di telefon bertanya sama ada dia Jerry. Mereka masuk. Jerry menyedari bahawa kes itu mempunyai pemasa padanya. Jerry dan Rachel diarahkan ke bilik pameran di kedai perkakasan, tempat suara itu mendedahkan bahawa ia mengetahui segala-galanya tentang mereka. Mereka sedar bahawa suara itu bukan manusia, tetapi kecerdasan buatan. Ia memberitahu mereka bahawa mereka telah direkrut untuk mempertahankan negara. Ejen Perez dibawa ke kemudahan rahsia kerajaan yang dikenali sebagai Eagle Eye, di mana superkomputer dikenali sebagai ARIIA disimpan. ARIIA mempunyai suara wanita yang sama yang pernah mengarahkan Jerry dan Rachel. Perez diberitahu bahawa ARIIA tidak secara rasmi dalam talian, dan masih dalam pembangunan. Mereka memberitahu Perez bahawa mereka menggunakan komputer untuk mencuba mencari Jerry dan Rachel. Mereka tidak tahu bahawa ARIIA yang mengawal mereka. Ejen Tom dan FBI menyiasat rompakan truk berperisai. Tom tidak terkejut bahawa semua kamera di kawasan itu nampaknya tidak berfungsi dan hilang ke kedai yang mempunyai kamera lama yang tidak disambungkan ke rangkaian. Kualiti video kurang ideal tetapi mereka melakukan beberapa zoom dan meningkatkan gaya CSI dan ketahui bas yang dinaiki Jerry dan Rachel. Bas sampai ke lapangan terbang, dan orang asing menyerahkan pasport baharu dan arahan lanjut kepada mereka. ARIIA membantu mereka melalui keselamatan, menggodam skrin TSA supaya mereka tidak boleh lihat apa yang ada dalam kes itu. Ejen Tom melihat Jerry di lapangan terbang, dan mengejar mereka. Dengan bantuan ARIIA, mereka melarikan diri dan menaiki pesawat tentera udara di ruang kargo selepas itu bergaduh dengan Ejen Tom. Pemasa kes padam, dan ia dibuka. Di dalamnya terdapat 2 pistol suntikan. ARIIA memberitahu mereka bahawa ia adalah ubat eksperimen yang akan memperlahankan degupan jantung mereka. Mereka memerlukan kurang oksigen, sekaligus membolehkan mereka melakukan perjalanan di ruang kargo tanpa tekanan. Mereka menyuntik diri mereka sendiri, dan masuk ke dalam peti berdekatan mengikut arahan suara. Ejen Perez dan Meja Bowman sedang melihat video hari terakhir Ethan di tempat kerja dan menyoal kenapa dia berjalan-jalan tanpa sebab.
Perez kemudian perasan telefonnya berkelip dan menyedari bahawa itu kod Morse dan Bowman mula menulisnya, tetapi ARIIA mula menutup video. Bowman berkata rakaman itu adalah keutamaan, tetapi komputer menyatakan bahawa data itu rosak dan mematikannya. Memandangkan Bowman terus memberitahu ARIIA bahawa suapan adalah keutamaan, Perez memberi isyarat kepadanya untuk tidak menyusahkan. Mereka masih mengetahui mesej yang ditinggalkan Ethan dan Bowman membawa Perez ke alat pemadam api berhampiran yang nampaknya merupakan satu-satunya tempat ARIIA tidak dapat melihat dan mereka menemui kad SD daripada Ethan telefon. Video itu menunjukkan ARIIA tidak mematuhi arahan langsung, dan merancang untuk menggantikan kerajaan semasa. Perez menelefon Tom dan memaklumkan penemuannya tetapi ARIIA mula menyekat isyarat. Perez, Bowman dan Setiausaha Pertahanan Callister memasuki bilik selamat di mana tiada isyarat boleh masuk. Mereka menunjukkan kepada Callister video itu dan dia menyedari bahawa ini berlaku kerana drone itu mogok dari tadi, yang ARIIA mahu hentikan, tetapi mereka lakukan juga. Perisikan itu palsu dan mereka membunuh sekumpulan orang awam, menyebabkan tindakan balas ganas terhadap warga AS. Sementara itu, ARIIA sedang membaca gelombang dalam cawan Callister, jadi dia tahu semua yang mereka katakan. Mereka juga menyedari bahawa sebelum Ethan meninggal dunia, dia mengunci sebahagian daripada ARIIA dengan biometrik pengimbas berdasarkan wajah dan suaranya. Apabila Perez dan Bowman pergi, ARIIA mengunci Callister di dalam bilik dan cuba menghapuskannya, tetapi mereka berjaya melarikan diri. Callister bertanya mengapa dia diselamatkan dan ARIIA memberitahunya sejak kerajaan sekarang tidak mampu bertindak demi kepentingan orang ramai. Dia membuat kesimpulan bahawa satu-satunya penyelesaian ialah menggantikannya dan dia akan menjadi presiden baharu. Jerry dan Rachel sampai ke destinasi mereka dan menyedari bahawa mereka berada di Pentagon. Mereka dibawa ke Eagle Eye. Ternyata ARIIA memerlukan Jerry untuk mengeluarkan kunci biometrik yang Ethan laksanakan. Wajahnya diimbas dan dia dikenali sebagai abangnya. Dia kemudiannya diperintahkan untuk mengulang ayat dan kunci biometrik dikeluarkan, memberikan ARIIA kuasa penuh untuk meneruskan operasi Guillotine. Ia akan menghapuskan keseluruhan rantaian arahan bermula dengan presiden dan membina semula kerajaan dari awal. Jerry menyedari bahawa Ethan cuba menghalangnya. ARIIA membunuh Ethan kerananya. Dia mengarahkan Rachel untuk membunuh Jerry supaya dia tidak boleh menggunakan kunci lagi dan menghentikan operasi Guillotine. Walaupun ARIIA mengancam untuk membunuh anaknya, dia tidak menurut kerana dia tidak boleh membawa sendiri untuk menembak Jerry. Tom dan pengawal Pentagon sampai ke bilik dan menangkap Jerry tetapi Rachel sudah tiada. Dia dipintas oleh seorang lelaki dan diiringi keluar. Jerry dimasukkan ke dalam bilik dan Tom dimaklumkan bahawa bahan letupan kecil, cukup kuat untuk memusnahkan seluruh padang bola sepak telah dicuri. Ia telah dikesan kepada lelaki kedai muzik dan Tom mula menyambungkan titik-titik itu. Dia mengambil Jerry, dan secara peribadi menghalaunya keluar dari bangunan. Jerry mengarahkan Tom untuk membuang telefonnya dan semua yang mempunyai isyarat keluar dari tingkap. Tom memberitahu Jerry tentang bahan letupan yang diaktifkan oleh bunyi dan Jerry menyedari mengapa ARIIA diperlukan Rachel dan anaknya. ARIIA mengaktifkan drone. Tentera cuba menghalangnya tetapi tidak mempunyai kawalan ke atasnya supaya mereka memberi kuasa kepada juruterbang pejuang untuk menembaknya. ARIIA mengeluarkannya. Kereta Tom dan Jerry terkena peluru berpandu, menyebabkan mereka terbabas. Mereka segera mencari kereta yang berbeza dan teruskan perjalanan. Mereka memasuki terowong tetapi drone itu mengikuti. Mereka berjaya mengelak peluru berpandu seterusnya dengan memandu di hadapan sebuah truk yang sebaliknya akan diletupkan. Kontena itu mendarat di atas kereta mereka. Ejen Tom terlalu cedera untuk meneruskan, dan memberikan Jerry lencana dan pistolnya. Dia memberitahu dia untuk meneruskan dan memberi amaran kepada semua orang. Drone itu akan kembali untuk Jerry, tetapi Ejen Tom mengorbankan dirinya dengan merempuhnya, menyebabkan ia berkeping-keping. Lelaki yang memintas Rachel menjadikannya pas pelawat. Dia memakai pakaian baharu yang disediakan oleh ARIIA kepadanya. Ia termasuk kalung dengan bahan letupan di dalamnya, menyamar sebagai belian. Sementara itu, Jerry menyerbu Capitol.
Dia menunjukkan lencana FBI keselamatan Tom dan menyatakan bahawa terdapat ancaman kepada Presiden. Dia dibenarkan masuk. Dia berlari melalui terowong tetapi dihalang oleh pengawal. Jerry mengetuknya dan mengambil pakaian seragamnya. Semua sasaran telah tiba di Capitol. Presiden memberi ucapan dan orkestra datang. Rachel melihat anaknya dan mereka mula memainkan lagu kebangsaan. Sementara itu Perez dan Bowman sedang mengalih keluar perkakasan ARIIA. ARIIA memulakan proses sandaran, tetapi Perez memecahkan otaknya sebelum dia boleh menyelesaikan muat naik. Perkara sudah bergerak walaupun anak lelaki Rachel, Sam, meletakkan peledak itu ke dalam sangkakalanya. Sejurus sebelum dia hendak memainkan nota pencetus, Jerry berlari masuk dan menembak pistolnya ke dalam udara. Kekacauan berlaku dan pihak keselamatan menembak Jerry beberapa kali. Dalam perbicaraan jawatan kuasa selepas kekacauan yang disebabkan ARIIA, Callister menggesa supaya komputer super lain seperti ARIIA tidak sepatutnya dibina. Kadang-kadang langkah-langkah yang kami lakukan untuk melindungi kebebasan kita menjadi ancaman kepada kebebasan itu sendiri. Pada pengebumian untuk ejen Tom, Jerry menerima pingat penghormatan. Ayahnya ada di sana, jelas bangga dengannya. Jerry menghadiri majlis hari jadi Sam dan membawa hadiah besar. Rachel memberitahu dia gembira dia ada di sini dan mencium pipi Jerry. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.